A'udzubillah minal alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur seorang hamba. Apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Bukan kita nak cari pandangan manusia. Sebab itulah dalam proses niat kita ada lillahi ta'ala. Bila kita niatkan untuk kita beribadah dan kita niatkan moga-moga ia ada pahala di sisi kita, pulanglah amalan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pulangkan kepada makhluk. Yura'un alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Orang yang celaka ini, orang yang mendustakan agama, dia cuai dalam sembahyangnya. Bukan tak sembahyang, dia sembahyang. Tapi dalam satu ayat selepas daripada sahun disebut yura'un. Apa maksud yura'un? Hendak dipertunjukkan kepada manusia amalan tersebut. Maksudnya dia adalah pendusta agama. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik. Kerana apa? Sebenarnya dia masih tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin, Allahu Jalalah, Jalla Jalalah. Bila kita tahu siapa diri kita, insya-Allah ibadah kita yang terbaik. Bila kita tidak tahu siapa diri kita dan Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan kita semata-mata untuk pandang manusia. Muslimin yang dirahmati Allah, carilah ilmu untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sambung balik dalam perbincangan kita, kitab Bahrul Mazi, masalah 34. Cerita tentang hari Sya'ban. Tiap-tiap tahun dia akan berlaku. Tiap-tiap tahun dia akan tanya. Saya nak bagi tahu satu ya. Hak yang timbulkan persoalan tu melainkan golongan-golongan yang dia nak hukumkan bid'ah. Pasal apa? Orang kita dia suka puasa bulan Sya'ban. Tiba-tiba atas pada 15, yakni nisfu Sya'ban, tiba-tiba baru nak mula puasa. Ataupun malam kita baca Yasin, esok puasa. Kan disuruh disebut dalam kitab Iqna. Akan diampunkan dosa-dosanya. Maka ada pihak hak pegang hadis, semata-mata hadis tanpa mensyarahkan hadis tersebut. Kita nak bincang sekali lagi. Dia akan kata tidak sah dan bid'ah siapa puasa 15 Sya'ban ke atas. Saya nak tanya balik, anda tahu tak hari Syak tu apa dia? Hari Syak ni start daripada 27, 28, 29, 30. Kalau dah 16 hari bulan tu bukan Syak lagi. Tak apalah, kita kata
Perbincangan dia ialah tentang puasa Ramadan. Dia tak sebut apa puasa Syawal, puasa Syaban. Sekali lagi ada hadis Muslimin yang dirahmati Allah, ya nah? Nak puasa tak puasa, sekali lagi kesimpulan dia. Kita dengar hadis Nabi SAW. Qala musannif rahimahullahu ta'ala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, ambil daripada kitab Mukhtasar Sahih At-Tirmizi, syarah dalam bahasa Arab tu Tuhfatul Ahwazi. Syarah dalam bahasa Melayu inilah kitab dia tuan-tuan yang ada di hadapan. Nama dia Bahrul Madhi. Moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini. Moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya. Moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya. Moga-moga Allah mengampuni dosa seluruh muslimin muslimat umumnya. Amin ya rabbal alamin. Yang tafa'u bihi ila darain. Moga-moga ilmu ini dimanfaatkan dunia dan akhirat. Bab ma jaa fi karahiyati shaum yaumus syak. Tu tajuk dah. Kalau tengok tajuk ya, kita boleh tahu dah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan tegah puasa pada hari syak. Syak ni ragu-ragu. Ragu-ragu tak sama dengan hati-hati. Ragu-ragu, syak ni dia tak tahu langsung. Ikhtiyati, dalam keadaan ragu-ragu, dalam keadaan syak, tapi dia ada ilmu. Maksudnya dia tahu. Takkan dia tak tahu bila masuk Syaban? Maksudnya itu ikhtiyati, itu bukan syak. Tuan-tuan tak pernah main Langkawi, sewa kereta, kelipok, lepas tu harap ke apa? Lelah terjun sungai lah, terjun laut dan sebagainya. Pasal apa? Lepas tu pula tiba-tiba internet kong, tak boleh, tak tahu nak pergi ke mana. Sebab apa? Sebab dia tak tahu langsung bab Langkawi. Okey, orang hak tahu, dia teragak, nak pi ke Maksirat ni, nak pi ke Ewa ke nak pi ke Kelibang. Dua-dua sampai. Yang tu ikhtiyati. Faham? Ikhtiyati ni maksudnya dia tahu. Yang tak tahu langsung tu syak. Tu salah suruh mengaji. Yang lah ni kita syak dah tentang sesuatu. Ragu-ragu. Ragu-ragu tu ada ilmu ke tak ada? Tak ada langsung. Tak ada langsung. Kena mengaji. Dia tak boleh hukum terus. Okay, nak? Ada persoalan. Saat saya nak pergi, Sat, pasal benda ni orang tanya. Terlibat dengan orang hak kita ni lah. Dia kata tak boleh sembahyang tahajud. Tak boleh sembahyang tahajud. Dia kata ustaz ni habaq. Saya bukan nak cover ustaz, saya cover jugalah. Sebab ustaz tu diberi peluang untuk jawab tu pendek sangat. Ustaz tu kata tak boleh sembahyang tahajud. Kalau kita terus sembahyang tahajud, kita sembahyang taubat, kita sembahyang, tak boleh. Dia kena sembahyang taubat dulu ni, baru tahajud. Lepas tu dia kata ustaz tu tak kenal lah, dia mengaji macam ni. Sat. Okey, saya tolong jawab kat ustaz tu. Apa maksud tahajud? Tahajud maksudnya bersungguh-sungguh melawan nafsu tidur. Jihad lawan nafsu untuk bangun tidur. Kalau tuan-tuan tidur, ya, bangkit buat tahajud terus. Tapi kalau tuan-tuan tak tidur, duk terjegir biji mata, kena redik tiga gelas tadi. Tu dia, tak tidur dah. Macam mana? Sungguhlah tuan-tuan tak boleh buat tahajud terus. Ni saya tolong jawab balik. Tuan-tuan kena buat sunat taubat dulu. Sebab dalam sunat taubat, sunat hajat, itu dipanggil khiyamul lail. Dalam khiyamul lail adalah tahajud. Baru buat tahajud. Aduh. Faham? Dia kira nak hukum terus. Dah. Lah ni soalan tadi was-was ke ikhtiyati? Masalah dia takrif tahajud tu kita tak tahuan. Syarat untuk orang sembahyang tahajud, dia kena tidur. Sebab dia lawan tidur tu yang dia bangkit tadi, terlap sikit lah. Dia bangkit sebab apa? Dia lawan tu dia panggil jihad lawan tidur. Nama dia tahajud. Okey, sembahyang tahajud tu. Tapi pasal dia tak tidur, dia tak boleh sembahyang tahajud. Faham tak? Ringkas clear. Kan? Jaga tulis tidur puas lah, dia kata orang ni tidur sampai lok. Ini coti
Waktu malam ni duk klik pok nak buat tahajud geno, ustaz tu kata tak boleh, haram. Dia kata pulak dah. Tak, tuan-tuan buat mayang taubat, tuan-tuan buat mayang hajat, saya lagi buatlah tahajud. Sebab dalam tu dia kira niat qiyamul lail. Faham? Muslimin yang dirahmati Allah. Siapa kata? Imam Nawawi kata. Siapa kata? Imam Ghazali kata. Tapi kalau boleh, kata Imam Ghazali, usaha untuk tidur juga. Kelap sat tak apa sampai hilang. Tuan-tuan macam la kan. Tak. Tapi syarat dia kena lepas pada isyak. Silap pula kuliah lepas pada maghrib. Mau kuliah lepas pada isyak. Mau kuliah lah tidur. Mau kuliah lah tidur. Mau tidur lah kuliah lah tu. Mau kalau tu terlap sat, hilang panca indera. Tak jaga. Boleh dah. Dia duduk seriau saya lagi, balik-balik tak payah. Subuh. Tu yang okey, muslimin yang dirahmati Allah, khatiaklah macam mana pun kalau dah bangkit tak tidur. Faham dah lagi. Ini kaedah. Kalau tak faham kaedah, dia kira nak hukum orang, ustaz tu tak kena. Pasal apa? Persoalan dia. Waktu ustaz tu terang hak awal, dia tak masuk lagi. Ujung baru dia masuk. Aduh. Okey, balik. Okey, ikhtiyati. Lah ni kita syak ke ikhtiyati dalam hukum tu? Muslimin yang dirahmati Allah. Maka jikalau syak akan masuk bulan Ramadan, maka ditegah oleh syarak. Kalau kita syak hari 29. Contoh kita nak puasa terus. Puasa boleh dah lagi. Hari tu syak, tak nampak. Tapi kalau hari 30 pun syak lagi. Sebab dia tak cukup matang. Yang betul-betul kalau tak nampak pun dikira cukup matang 30. 31 tak ada. Kita mengaji dah minggu lepas kan. Baru dia kira ni. Yang tu tidak ada ragu-ragu dah. Mana ada bulan sampai 31. Hang tak mau puasa. Kian kasih. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Katanya, ni cerita atas cerita. Okay, bila saya kata cerita atas cerita, hadis ni keluar sebab daripada seorang sahabat berlaku dalam hal masalah seorang tabi', iaitu yang mengikut sahabat. Dia tak sempat hidup dengan Rasulullah, dia sempat hidup dengan sahabat. Ni cerita dia. Satu hadis yang berbunyi an Silah ibnu Zufar. Dia ni tabi', dia bukan sahabat. Qala kunna inda Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Ini baru sahabat, cerita atas cerita. Tu tuan-tuan kena pergi mengaji. Hari tok guru akan cerita lah. Dia cerita atas cerita tu lah akan jadi hadis. Contoh macam saya duduk dengan Syekh Nuruddin hari ni, dia kata, Sidi tahu tak? Dulu dia mula nak cerita. Dia nak cerita tu lah hari dia akan sebut hadis. Tak payah pakai kitab lah. Dia cerita itu kira hadis lah. Sebab hadis tu sampai kat dia. Muslimin yang dirahmati Allah. Contoh macam ni. Fa'ata bisyah masliyah faqala kulu. Maka dibawa lompat dah ni. Diriwayatkan daripada Silah bin Zafar, katanya adalah kami menjadi dhaif, maksudnya tetamu, di sisi seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ammar bin Yasir. Siapa dia Ammar bin Yasir? Tuan-tuan kenal tak? Kena sahabat-sahabat ni. Ammar bin Yasir ni adalah seorang budak yang terpinga-pinga kerana ibunya telah disula. Siapa ibunya? Sumayyah. Bapa dia Yasir yang disula tengah-tengah padang pasir. Lepas tu pula Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sufyan duk aim kat dia. Nak ikut Muhammad ke nak ikut agama saya? Ni budak Ammar bin Yasir ni cerita dia. Dia budak. Tak apa ikut agama asal. Mak dia dah kena sula dah, syahid. Ayah dia pun dah syahid dah. Maka ketakutan dia tak kata tak apalah. Yang ni dalam bab rukhsah wal azimah. Dalam bab boleh paksa atau tidak boleh paksa dalam hal agama. Dia kata dia ikut agama asal, iaitu agama tok nenek. Habis pada tu dengan teriak sedu sedan dia lari pergi jumpa Rasulullah. Dia kata, tadi aku dah balik kepada agama asal sebab mak ayah aku telah disulah, telah dibunuh. Adakah jatuh akidah aku?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, tidak, sebab kamu dipaksa. Budak ni seronok balik. Sebab apa? Sebab dia atas sebab dipaksa, maka dia tidak jatuh akidahnya. Dia ada dalam bab ruksah wal azimah. Ruksah ni kelonggaran, dia dapat kelonggaran. Azimah tak boleh lepas. Duk saja-saja pasal orang duk kecam dia abang Jad. Dia nak keluar pada Islam, dia kata. Aduh, yang tu azimah kan ruksah. Tu tak ada dah. Yang tu azimah. Dia berkata ruksah apa-apa kelonggaran tak ada. Muslimin yang dirahmati Allah. Ni, dia ni hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ammar, anak kepada Sumayyah. Kita lebih kenal Sumayyah, maka saya sebut Sumayyah. Fa'ata bisyatin masliyatin faqala kulu, maka dibawakan kepada kami kata silah tadi, bawa apa? Biri-biri berbakar sudah masak supaya menjamu beberapa dhaif, tetamu yang datang kepadanya. Apakala sudah sedia makanan yang dihidangkan, yang didatangkannya itu, dihadapkan kami dhaif. Dhaif ni ramai, dhaif ni seorang. Lalu berkata ia, Ammar ni kata dekat tabi'in, makan sekalian kamu akan barang yang aku hadirkan ini. Ni, makan. Rupa-rupanya tabi' ni hak mai dengan apa dia silah tu tadi, dalam seramai-ramai tetamu tu tadi ada yang dah puasa Ramadan. Hari tu hari Syak, antara satu hari bulan. Tak tahu ada dah antara tabi' ni, golongan tabi' ni dah puasa. Padahalnya bulan puasa tiada siapa yakin akan masuknya. Dia duk yakin seorang-seorang dia puasa dah. Hal lain tak puasa lagi. Okey, sambung hadis. Fatanaha ba'dul qaumi faqala inni sha'im. Maka apakala dilihat oleh orang-orang yang puasa itu, golongan tabi' tadi, telah diangkat hidangan makanan kepadanya, lalu mengundurlah setengah daripada kaum yang puasa. Seraya katanya. Seraya ke? Seraya tu apa dia? Ni bahasa prosa Melayu klasik. Seraya ni maksudnya dandan. Dandan dia kata. Temu kalau kata tak kalau pula dah. Arakian syahdan punggah. Kitab lama kena buka balik tengok tuan-tuan. Okey. Bahawasanya aku puasa. Dandan disebut kata ini sha'im, aku puasa. Undung terus tak makan. Bila didengar oleh sahabat Nabi SAW yang bernama Ammar bin Yasir, lalu berkata ia bagi yang dikatakan oleh Silah cerita dalam hadis ni. Faqala Ammar, man sama yawmal ladhi yushakka yashukku fihi nasi faqad asa. Itu dia Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ammar, siapa yang puasa pada hari yang disyakkan padanya oleh orang-orang akan masuk Ramadan, ya, syak masuk Ramadan tengah ke awal? Tengah ke awal? Ujung. Syaban tak boleh puasa dah. Makcik ni kelipok dia Syaban tak boleh puasa. Okey. Dia kata tak boleh dah. Amboi baru masuk sangat ni. Mai tengah pun tak boleh. Awal boleh pula dah, tengah tak boleh, pada hujung lagi tak boleh pula dah. Dak nak tanya hari syak tu bila? Apa yang dikatakan syak? Tuan-tuan baru angkat takbiratul ihram. Tuan-tuan syak, berapa rakaat dah? Mengarut ingat baru angkat takbiratul ihram duk syak berapa rakaat. Lainlah kalau duduk tang 3 ataupun 2, 3 ataupun 4. Berapa rakaat? Yang tu syak sungguh lah. Muslimin dirahmati Allah. Masuk Ramadan maka sungguhnya derhaka ia akan Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kata Ammar bin Yasir, siapa yang dia puasa pada hari ragu-ragu,
Puasa apa? Puasa Ramadan, bukan puasa sunat. Okey, kita umumkan puasa semua, senang. Kita nak tahu hukum ni, kita kata tak apalah, puasa semua. Tapi di sini cerita puasa Ramadan, hari Syak tu. Dia asa derhaka kepada Abul Qasim. Siapa Abu Qasim? Abu Qasim. Siapa Abu Qasim? Nabi SAW. Itu gelaran Nabi. Nabi SAW, gelaran dia ada 99 juga. Ada 99 juga. Toha pun gelaran dia. Yasin pun gelaran. So kalau anak tak mabuh nama Muhammad pun nama Yasin. Hak tu lah. Kalau tak mau rasa tak glamour sangat, buat Abu Qasim lagi tak glamour. Berapa lah. Ashabur Rida. Ashabur Rida ni pun ni, tuan punya rida, tuan punya selendang. Siapa yang ajak kita pakai selendang? Rasulullah. Ya, di antara nama Rasulullah Ashabur Rida. Oh, Muhammad Ashabur Rida. Wow. Buah. Ya, ada 99 nama Nabi, gelaran kepada Nabi SAW. Kira kerana bahawasanya Abul Qasim, yakni Nabi SAW telah bersabda. Nabi kata apa? La tasumu, nah dah, qabla Ramadan sumu li ru'yatihi wa aftaru li ru'yatihi. Jangan puasa sekalian kamu dahulu daripada Ramadan. 27, 28, 29 hang puasa dah. Tu hari Syak. Kerana mengambil ikhtiyati. Dia tak sebut Syak dah. Dia sebut ikhtiyati. Boleh beza lagi ikhtiyati dengan Syak? Ikhtiyati ni ragu-ragu atas ilmu. Syak tu haram tak tahu apa. Baru keluar gua, tak tahu Syaban. Berapa hari dah Syaban? Tak tahu. Ada orang tak tahu ke Syaban masuk bila? Rejab tahu Rejab. Yang dia tahu apa dah? Syawal. Syawal dia tahu. Ada tak? Tu Syak sungguh. Sebab dia bukan tahu apa pun. Yang dia tahu Syawal lah. Tu orang suruh hafal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal. Saya kalau nasyid saya boleh ustaz, kalau hak betul saya tak erti pula dah. Apa sampai bila ni bulan berapa tahu. Pi mengai dia tahu, bulan bulat dia tahu, bulan Islam dia tak erti. Aduh, Muslim. Nah tuan-tuan, sebab itulah ulama suruh sangat kita hafal, sebab takut jadi ikhtiyati ke Syak. Allah. Januari dia tahu, 24 bulan dia tahu. Mau masuk Januari, Februari kalau budak sekolah, cuti sekolah. November ujung cuti. Allah tak ada dah tuan-tuan. PKP. Abang Azizat duk berangan nak bawa anak-anak pula dah. Tak ada. Saya nak jadi umrah pun tak jadi umrah. Pasal tak ada dah. Kita duk kira nak bawa orang pergi umrah, ada 25 orang nak ikut saya. Tiba-tiba dah tak jadi pun dah. Sekolah mana ada cuti. Sekian, terima kasih. Faham tak lagi ikhtiyati dengan Syak? Hak tak ketahui hala punca tu nama dia Syak. Tapi takkan hang tak tahu. Ada handphone tak? Takkan hang tak tahu. Tapi masjid kot, takkan hang tak tahu. Maka dia ikhtiyati sebab dia tahu. Faham lagi? Okey. Hendaklah puasa sekalian kamu kerana nampak sehari bulan Ramadan. Ini orang ikhtiyati, orang yang ada ilmu. Lepas tu dia tanya orang, lepas tu dia duduk tengok ke langit. Lepas tu dia nampak benang mah tu, benang kuning tu. Maka yang tu yakin atas dia. Faham tak lagi? Lah ni tak payah dah tuan-tuan, tengok takwim. Dan berhenti puasa Ramadan sekalian kamu nampak sehari bulan Syawal. Okey, itu maksudnya kena ada ilmu lah. Kalau tak ada ilmu, tengok orang lain tak puasa, tiba-tiba dia pun puasa. Orang jamu makan tak mau, dia kata puasa. Makanlah kambing bakar tu. Tolak rezeki tu. Faham tak lagi ni? Okey nak? Baik. Tiba-tiba diperbuat oleh seseorang yang menyalahi sabda Nabi SAW.
maka melanggarlah ia akan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Ammar bin Yasir di atas tadi. Kata Abu Isa At-Tirmizi, hadis ini hasan lagi sahih. Tapi baca bagi clear betul-betul. Siapa yang syak, siapa yang ikhtiyati, bulan macam mana nak kenal. Jangan main hukum terus. Faham lagi? Okey, muslimin yang dirahmati Allah. 35. Hari yang disyakkan puasa Ramadan itu bagaimana? Ya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bermula hari yang disyakkan itu iaitulah hari yang diperkatakan nampak sehari bulan oleh orang yang tiada dipercayai, seperti seorang yang hina dina dan seperti budak-budak dan orang-orang kutukan dan sebagainya, naik saksi di hadapan qadi dan imam negeri. Ataupun syak sebab orang tu tak adil. Lepas tu pula hari itu pula semua pakat, takkan masuk dah 15 hari bulan. Hari itu aku tengok bulan elok lah, baru 3-4 hari sudah. Kalau bulan bulat 3-4 hari sudah, hari ni berapa hari bulan? Tak 20 lagi. Kalaulah tak ada kaedah, maksudnya hang tu syok. Faham tak? Okay. Jangan tengok handphone tahu. Kalau kaedah kita tengok bulan, baru berapa hari itu aku tengok bulan bulat, maksud tu 15. Okey. Padahalnya orang-orang ini tiada orang yang adil nama dia, maka dia di syok, tak boleh pakai. Tetapi jikalau orang yang hina dina dan kutukkan itu adil, dia tak pernah bohong, nescaya dipercayai naik saksinya melihat seharian anak bulan. Itu dalam bab syak hari mengikut orang yang melihat. 36. Masalah puasa pada hari syak, apa kata ulama? Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis di dalam masalah 34 itu di sisi kebanyakan, bukan sepakat, di sisi kebanyakan, maksudnya jumhur, bukan semua sepakat kata. So kita tak boleh hukum kalau orang terbuat, orang buat, sebab hadis ni tak semua sepakat. Dia kata lepas pada 15 Syaban tak boleh puasa dah. Bukan jumhur ulama yang mengatakan tak boleh, masih boleh. Siapa? Okey, dia duk biasa puasa Senin Khamis, sebelum daripada Rejab lagi, sebelum pada tu lagi, maka dia boleh walaupun lepas pada tu. Ataupun dia dah puasa dah awal Syaban, lepas tu tengah baru dia puasa, bukan dia puasa sebulan, dia puasa awal, dia puasa tengah, dia puasa hujung, ya boleh. Sebab memang dia biasa puasa. Melainkan tiba-tiba terus nak puasa. Bila? 27, 28, 29 baru nak puasa. Yang tu ada masalah. Puasa sungguh lah, dia kata. Tanya dulu hang puasa apa siapa? Qada. Bagus dia qada. Kalau tidak mau masuk Ramadan, esok qada jadi 2 hari. Set baik. Okey. Kebanyakan ahli ilmu daripada sahabat Nabi SAW dan mereka yang kemudian daripada mereka, siapa dia? Tabi' dan tabi'in, iaitu tabi'in. Yang inilah dipanggil golongan salaf. 3 kurun setelah kewafatan Nabi, yang Nabi kata pakai pendapat mereka seperti gigit dengan gigi geraham. Siapa mereka ini? Sahabat, tabi'. Ni yang dalam cerita ni Ammar bin Yasir, lepas tu Selah tu tabi'. Lepas pada matinya sahabat tinggal tabi'. Lepas tu ikut dia nama dia tabi'in. Inilah 3 kurun tu. Siapa yang hidup di antara ni? Sahabat, tabi'in. Di sinilah hidupnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Hanbali. Kita ikut depa. Inilah depa ni salafus soleh. Hadu adalah tu bukan salaf. Salaf ni 3 kurun ni je. Yang tu bukan F di hujung, H di hujung. Salah. Jadi kata depa salaf.
Salaf ni tiga ni ya. Sahabat, tabi'in. Sahabat mengaji dekat Rasulullah. Rasulullah wafat, sahabat tinggal sahabat. Siapa dia sahabat yang utama? 4 tu tadi. Ada 10. Ada juga hadis kata 10 orang yang utama tadi. Tabi' lahir, tabi' mengaji kat sahabat. Ni macam cerita hadis ni. Tabi' mengaji dekat sahabat. Sahabat meninggal, tabi'in lahir, mengaji dekat tabi'in. Siapa yang lahir zaman tabi'? Imam Malik, Imam Hanafi. Siapa yang lahir zaman tabi'in? Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Maka mereka ini adalah golongan salafus soleh, salaf yang betul. Muslimin yang dirahmati Allah. Tu dia sebut tadi. Dia kata di sini dan dengan dialah berkata Sufyan As-Sauri, iaitu guru kepada Imam Syafi'i, dan Imam Malik bin Anas, dan Abdullah bin Al-Mubarak, Ibnu Al-Mubarak, dan Imam Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Ahmad tu adalah Ahmad bin Hanbal, Hanbali, anak murid kepada Imam Syafi'i. Mereka hidup dalam satu zaman. Ini disebut Sufyan As-Sauri guru kepada Imam Syafi'i. Imam Malik adalah guru kepada Imam Syafi'i. Ahmad bin Hanbal adalah anak murid kepada Imam Syafi'i. Pendapat mereka zaman ni lah, zaman hadis ni keluar. So kita ikut mereka lah ni. Allah ni kita ikut mereka lah ni. Hak yang kata bid'ah ni ikut siapa dia? Terima kasih. Cari sendiri. Dan dengan dialah berkata, itu baca dah. Dan Ishaq menegah mereka itu akan puasa seorang pada hari yang disyakkan. Hari syak, hari yang hampir-hampir dengan Ramadan. Sebab tadi Tabi' tadi terpuasa, diingatkan masuk dah Ramadan. Maksudnya bila dah kata nak masuk Ramadan, hari hujung, bulan hujung ke bulan tengah? Tahu dah. Duk nimpel apa-apa. Muslimin dirahmati Allah. Dan telah memikir kebanyakan mereka itu jika puasa juga seorang pada hari syak itu akan dijadikan hari Ramadan, nescaya tiada sah ia dan wajib qada sehari pada tempatnya. Dia pergi puasa, dia kata tu satu Ramadan lah. Lepas tu cukup 30 dia raya. Orang lain tak raya lagi, orang lain baru 29. Hang rada lah, had tadi tak pakai. Faham tak lagi? Okey, habis. Boleh lagi. Saya juga. Bab ma jaa fi isa hilal Sya'ban li Ramadan. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hukum menghitung-hitung sehari bulan Sya'ban kerana Ramadan. Masuk Sya'ban kita kena ambil tahu dah. Bila masuk Sya'ban? Tanya anak-anak, ambil tahu dah. Yang itulah dia akan ikhtiyati. Ni hampir Sya'ban dah tahu. Yang dia tahu Syawal. Ambil tahu dah. Tapi alhamdulillah ada orang kita Rejab dia tahu dah. Faham? Sebab itulah bulan 3 bulan ni Rejab, Sya'ban kita dah kenal dah. Sebab tu kita buat acara-acara. Rejab apa dia? Isra'. Sya'ban kita buat apa? Dia sebut Sya'ban. Pasal apa? Nak bagi masyarakat kita kenal bulan-bulan ni. Memang Nabi tak buat. Sebab itulah masyarakat ulama' dulu suruh buat supaya kenal bulan. Faham tak lagi? Sikit-sikit sesak, sikit-sikit bid'ah. Senang kan? Kita nak ajak bagi anak cucu kita kenal bulan-bulan. Tu sebut di sini kita kena menghitung dah hari. Tiba-tiba main malam tu 16 kita baca Yasin, ada kata 15, Allahu a'lam lah, kelai masjid. Okey, baca Yasin, tahu dah, oh ada 15 hari lagi nak puasa. Menghitung hari macam nak keluar nyara satu garis. Tu selalunya tak buat Sya'ban, tak buat Ramadan buat. Bila nak habis. Muslimin dirahmati Allah, ketahuilah kiranya ya saudaraku muslimin muslimat dirahmati Allah, telah disuruh oleh syarak, yakni agama, akan kita menghitung dan ambil kira dengan sungguh-sungguh supaya dapat tahukan kebetulan masuk bulan Ramadan dan sehari bulannya. Start masuk Syaban tu kena kira dah, ni berapa bulan, ni berapa bulan, kena ambil tahu sungguh. Kalau tidak hari jadi syak.
bukan ikhtiyati. Fahamlah lagi ni. Okey. Maka hadis yang menunjukkan atas suruh yang demikian itu hadis yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsu hilala Sya'ban li Ramadan. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an katanya telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kiralah, kira hitunglah baik-baik dan hitung dengan sungguh-sungguhnya akan sehari bulan Sya'ban. Mula masuk Sya'ban tu kira dah, supaya dapat kebetulan hitungnya sehari bulan Ramadan, dan dapat kira-kiranya dengan melihat sehari bulan Ramadan itu, atau dengan mencukupkan 30 hari Sya'ban. Bagi cukup 30 hari Sya'ban, kalau kita tak yakin, tak nampak, bagi cukup 30 Sya'ban, maka mulalah Ramadan. Kita tak nampak masalah tu. Sebab apa? Sebab kita takwim dah ada. Sebab kita penyimpan mohon besar raja-raja dah ada. Sebab kita ahli falak dah teropong. Kita tak ada masalah. Yang ni kita tak ada masalah. Cuba kita duduk tempat ahli falak pun tak ada. Kita duduk tempat orang negara kafir. Macam mana? Sya'ban masuk dah lagi kita. Duduk mana ni abang? Alaska. Sejuk dengan kot. Biar tak sejuk sikit. Duduk tu tengah-tengah padang pasir di Afrika Selatan. Kan? Ni masuk tak masuk lagi ni, masuk. Kaedah ni kena pakai. Oh, masuk dah Sya'ban. Kira sehari. Sebab apa? Untuk membetulkan tarikh masuk Ramadan. Yang kita duk kira tarikh masuk Syawal, tu kita cukup kira. Dapat hitung sehari bulan Ramadan dan masuk puasa. Kata Abu Isa, bermula hadis Abi ini ada daripada Abi Hurairah, tiada diketahui akan dia. Bila disebut tiada diketahui, maka dia gharib. Hadis ni gharib, melainkan daripada hadis Muawiyah, daripada Muhammad bin Amru, daripada Abi Salamah, daripada Abi Hurairah. Okey, baik, kita berhenti takat tu dulu. Nanti kita tengok dalam bab, saya terus dulu lah. Kita masuk masalah 39. Tolong tanda tuan-tuan. Walaupun kita memang jauh daripada Ramadan, tapi ambil tahu tuan-tuan tentang ilmu, supaya kita boleh ikhtiyati dalam hal-hal puasa kita, walaupun banyak bulan lagi kita nak puasa. Ya, takat tu saja tuan-tuan. Minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala keburukan, segala ketelanjuran, segala apa yang berlaku menyebabkan tergurisnya hati tuan-tuan, itu adalah kelemahan daripada diri saya sendiri. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala sayyidina Muhammad.